Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan buat ulang kaji. Okay, rujuk buku teks muka surat 140. Okay, soalan 1. Mengapa belon mengembang? Jawapannya kerana belon diisi dengan udara. Kedua, apa yang terjadi kepada rod kayu? Okay, rod kayu akan menjadi sengit jika salah satu belon dicucuk menggunakan jarum penitik. Okey, nombor 3. Salah satu belon itu ditampar dengan pintas telefon kerana untuk mengelakkan belon ini pecah habis. Maksudnya, bila kita letak pintas telefon, belon ini akan slowly mengempis. Okey, seterusnya buka muka surat 142. Okey, kena pasti gambar untuk membezakan sifat fizik jirim dengan sifat kimia jirim. So, sifat fizik jirim boleh dikenal pasti. Pertama, menggunakan deria rasa atau panca indera. Kedua, menggunakan alat pengukuran. Okey, ataupun sifat fizik jirim boleh awak kelaskan dalam ketumpatan, takat debu, takat didih dan keterlarutan. Okey, gambar pertama gambar cerek air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Okey, jadi air mendidih. Okey, takat didih. Jadi itu adalah sifat fizik jirim. Okey, nombor 2, gambar aiskrim, ais melebur, iaitu takat debu. Maka ia adalah sifat jirim. Gambar ketiga, kertas terbakar. Kertas terbakar bukan dalam ciri ketumpatan, takat debu, takat didih dan keterlarutan, maka ia adalah sifat kimia jirim. Okey, sudu menjadi panas. Kita boleh rasa menggunakan tangan. Jadi ia adalah sifat fizik. Kunci besi berkarat bukan dalam sifat ketumpatan, takat debu, takat didih, keterlarutan, maka ia adalah sifat kimia jirim. Okey, ubat melarut dalam air itu menunjukkan keterlarutan, maka ia adalah sifat fizik jirim. Okey, seterusnya muka surat 149 berkenaan dengan tajuk resapan dalam 3 keadaan jirim. Okey, resapan ni kita boleh lihat apabila kita bau minyak wangi ataupun air putih boleh menjadi berwarna. Okey, dalam kes minyak wangi itu disebut penyebaran bau. Okey, apa yang berlaku? Zarah-zarah bau tadi akan bergerak ke dalam zarah-zarah udara. Okey, zarah-zarah udara akan membawa zarah-zarah bau tadi bergerak ke pelbagai arah dan menyebabkan bau tersebut tersebar. Okey, pergerakan resapan ini berlaku daripada kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, maksudnya bau itu disebarkan dari punca minyak wangi ke tempat yang dibau minyak wangi. Okey, muka surat 149, resapan dalam pepejat. Okey, kita menggunakan pewarna iaitu habla kupron 2 sulfat yang berwarna biru. Okey, diletakkan bersamanya adalah agar-agar tidak berwarna. Okey, rekodkan pemerhatian anda selepas 2 hari. Okey, agar-agar tidak berwarna menjadi warna biru. Kenapa berlaku selepas 2 hari? Okey, kerana resapan dalam keadaan pepejan berlaku agak lambat. Okey, ini disebabkan zarah-zarah hablu kupron 2 sulfat ini sukar ataupun susah untuk memasuki ruang-ruang antara zarah agar-agar tidak berwarna. Okey, untuk resapan dalam cecair sama juga, tapi kita gantikan agar-agar tadi dengan air jernih. Okey, rekodkan pemerhatian anda selepas 15 minit air jernih bertukar menjadi berwarna biru. Okey, kenapa selepas 15 minit? Kerana
zarah-zarah habla kupron 2 sulfat memasuki ruang antara zarah-zarah air dengan kadar cepat. So, kesimpulannya, kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah, manakala kadar resapan zarah dalam cecair adalah lebih tinggi daripada pepejal. Okey, bagaimana pula dalam keadaan gas? Okay, dalam keadaan gas, kadar resapan dia lagi tinggi ataupun lagi cepat. Sebab tu awak boleh bau minyak wangi, awak boleh bau masakan ibu awak kurang daripada 1 saat. Okay, seterusnya muka surat 151 berkenaan dengan perubahan keadaan jirim. Keadaan jirim ada 3, iaitu pepejal, cecair dan gas. So, pepejal, cecair dan gas boleh merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain apabila haba diserap atau haba dibebaskan. Okey, haba diserap iaitu kita memanaskan bahan tersebut. Manakala haba dibebaskan, kita sejukkan ataupun kita tidak memberi haba kepada bahan tersebut. Okey, jika soalan bertanya, terangkan bagaimana pepejal boleh bertukar menjadi cecair. So, jawapannya yang pertama, awak kena tulis zarah dalam pepejal telah menyerap haba, menyebabkan zarah-zarah pepejal bergerak dengan lebih laju. Okey, daya tarikan antara zarah sudah dapat diputuskan, maka pepejal tadi berubah menjadi cecair. Okey, poin yang perlu ada untuk menjawab soalan perubahan keadaan jirim. Pertama, nyatakan keadaan jirim tersebut menyerap atau membebaskan haba. Okey, zarah keadaan jirim tadi bergerak dengan lebih cepat ataupun perlahan. Poin ketiga, menyebabkan daya tarikan antara zarah keadaan jirim tersebut kuat ataupun lemah. Okey, lastly barulah menyatakan bahawa keadaan jirim itu berubah dari apa ke apa. Okey, muka surat 154. Okey, untuk pengetahuan awak, semasa perubahan keadaan jirim, suhu sentiasa meningkat apabila dipanaskan. Okey, manakala suhu akan menurun apabila disejukkan. Okey, apabila sudah mencapai takat didih dan takat debu ataupun takat beku, okey, suhu tidak akan meningkat mahupun menurun. Okey, jika masih dipanaskan ataupun disejukkan dalam suatu masa. Ini kerana haba yang diserap tadi ataupun yang dibebaskan tadi hanya untuk memastikan daya tarikan antara zarah dapat diatasi ataupun dapat diputuskan ataupun dapat dibentuk semula. Okey, pada ketika itu suhu tidak akan meningkat, jisim juga tidak berubah. Okey, tenaga kinetik sahaja yang berubah pada ketika itu. Ini adalah contoh jika dia suruh lakarkan satu graf suhu melawan masa dalam tajuk perubahan keadaan jirim. So, graf mesti ada dua paksi, paksi X, paksi Y. So, paksi Y adalah paksi yang menegak menunjukkan suhu, paksi X adalah paksi yang mendatar menunjukkan masa. Okey, pemanasan ini berlaku daripada 0 saat, 0 minit sehingga 14 minit. Okey, 0 minit sehingga 8 minit. Grafnya menaik kerana suhu meningkat. Okey, pada ketika itu, haba digunakan untuk memutuskan ikatan dan zarah bergerak dengan lebih laju. Okey, pada masa selepas 8 saat, 8 minit hingga 14 minit,
suhunya konsisten ataupun tidak berubah ataupun mendatar. Ini kerana suhu telah mencapai takat didih. Pada takat didih, haba yang digunakan hanyalah untuk memutuskan ikatan-ikatan antara zarah, supaya cecair boleh merubah dari keadaan cecair kepada wap.